السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وفي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dalam perkataan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Tujuh Tarikat Hidayah dan Akhirat, surat 179 ila Al-Qal. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan ilmu seluruh orang saleh di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Membantu anak untuk mentaatinya. Wahai saudaraku, hendaklah seorang ayah berusaha membantu anaknya supaya mentaatinya tanpa banyak memintanya untuk menunaikan hak-hak yang tertanggung di atas dirinya, hendaknya. Terutama sekali pada zaman sekarang ini yang sangat kurang orang suka membuat kebajikan, tetapi sangat banyak orang yang suka membuat kejahatan. Seorang anak yang tidak suka menyusahkan ayahnya boleh dikira sebaik-baik anak pada zaman sekarang ini. Rasulullah SAW bersabda, Rahimallahu walidan ta'ana waladahu ala birrih. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang ayah yang membantu anaknya untuk mentaatinya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan kita ataupun mengingatkan kepada kedua ibu bapa agar supaya membantu anak mereka untuk mentaatinya. Seperti yang kita bahaskan pada pengajian yang lalu, iaitu di akhir zaman sangat banyak akul walidain, iaitu menderhakai ibu bapa. Banyak anak-anak yang menderhakai kepada ibu bapa, bahkan menyusahkan ibu bapa, iaitu dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang, sehingga terkadang ibu dan ayah risau, ibu dan ayah terpaksa bersusah payah untuk mengeluarkan anak daripada penjara, waliyadzubillah, kena bil dan sebagainya. Maka pada zaman yang banyak berlakunya derhaka kepada kedua ibu bapa, maka bagaimana kita sebagai ibu dan ayah boleh bantu memudahkan anak-anak tersebut untuk mentaati kedua ibu bapa. Dan Imam Haddad menyebutkan, kira di zaman ni kalau anak tak menyusahkan ibu bapa, itu dah kira anak yang baik. Tak perlu dia nak buat berbakti. Cukup dia tak menyusahkan ibu dan ayah, itu dah cukup bagus. Cukup kalau dia tak kasar bahasa ataupun tak tunjuk adab yang buruk kepada ibu bapa, itu dah cukup baik. Maksudnya apa? Nak dapat anak yang melakukan kebajikan sampai yang ibu bapa zaman sekarang ni sangat susah. Jadi kita macam mana nak membantu anak supaya mudah untuk mentaati kita ataupun berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan Rasulullah SAW berdoa kepada ibu dan ayah yang memudahkan anaknya untuk mentaati. Zaman sekarang ni kadang-kadang la ilaha illallah, kalau ibu dan ayah kita boleh membantu anak, kadang-kadang sekarang ni orang, anak-anak tak suka disoal, tak suka dihukum, tak suka tu, tak suka di macam-macam, anak-anak tak suka. Jadi kalau kita macam sekarang, kalau kita boleh let go perkara-perkara yang kadang-kadang benda tu boleh di let go. Ada benda-benda yang kita boleh let go, dan kadang-kadang dengan kita let go perkara-perkara tersebut, ianya akan membantu untuk merapatkan hubungan antara ibu dan ibu dan ayah dengan anak. Kadang-kadang dulu pun keras, yang ibu dan ayah dimanja berat, yang anak pun nak keras untuk
Jadi dia bertemu, dia tak boleh nak. Tapi kalau salah satu mengalah, macam lebih kurang hubungan suami isteri lah, perlu ada jika etik, baru dia akan cenggung. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada ibu bapa, dan moga-moga dengan kita berbakti kepada ibu bapa kita, Allah mudahkan anak kita untuk berbakti kepada kita, dan kita juga membantu anak-anak kita untuk mudah berbakti kepada kita. La ilaha illallah. Kemudian Imam Haddad menyebutkan hubungi silaturahim. Hendaklah anda memperhubung silaturahim, iaitu pertalian kerabat yang terdekat demi terdekat. Berbuat kebajikan terhadap jiran tetangga yang terdekat di dunia, kemudian yang terdekat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil was sahibi bil janbi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum. Sembahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan menyekutukan dia dengan sesuatu yang lain. Dan terhadap kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat kebajikan. Kemudian kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, para fakir miskin, jiran tetangga yang terdekat, dan teman dalam pelayaran. Teman dalam pelayaran ini maksudnya isteri ataupun pasangan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada kaum kerabat dalam banyak tempat pada kitabnya yang mulia, iaitu Al-Quran Al-Karim. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sadaqatu 'ala al-qarabati sadaqatun wasilah. Sedekah kepada kaum kerabat termasuk sedekah dan perhubungan tali kerabat. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat, hendaklah dia memperhubung silaturahim. Dalam sebuah sabda yang lain pula, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran tetangga. Jiran tetangga. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta khashitu an yuwarithahu. Malaikat Jibril terus-menerus berpesan kepadaku supaya memuliakan jiran tetangga, sehingga aku bimbang kalau nanti jiran itu akan mewarisi jirannya. Tiada sempurna pertalian silaturahim dan berbuat kebajikan kepada jiran tetangga, melainkan dengan menahan diri dari suka menyakiti mereka, serta bersabar atas penyusahan mereka terhadap diri kita, kemudian berbuat segala macam yang baik sedaya upaya kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisal wasil bil mukafi, innamal wasilul ladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Bukan penghubung silaturahim itu dengan membalas kebaikannya, tetapi penghubung silaturahim itu apabila dia diputuskan tali silaturahim itu, maka dia malah menyambungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, waqtinu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsana an-nas wa la tusiu idza asa'u. Biasakan diri kamu untuk berbuat baik apabila ada orang berbuat baik kepada kamu, dan jangan sekali-kali kamu berbuat jahat kepada sesiapa pun jika mereka berbuat jahat kepada kamu. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Dekat sini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kita untuk berbakti ataupun menghubungi daripada tali silaturahim. Dan orang yang terdekat dalam pertalian tali silaturahim ini adalah mereka-mereka yang wajib nafkahnya kepada kita. Kalau suami, yang wajib nafkah kepada dia adalah isteri dan anak-anak, dan kemudian ibu dan ayah. Ibu dan ayah yang wajib memberi nafkah adalah kepada anak-anaknya, dan kemudian mungkin adik-beradik, kemudian barulah membesar kepada kerabat sebelah ayah dan ibu, ataupun kerabat sebelah atuk dan nenek. Tapi yang paling penting sekali, yang paling dekat sekali. Dan kita perlu juga untuk nak tahu, kadang-kadang kita melebihkan yang lain daripada yang lagi satu, sedangkan yang terdekat itu lebih penting untuk kita dahulukan daripada yang jauh. Tapi
kebiasaannya manusia, adat dia akan lebih mudah untuk berbuat kebaikan dengan yang lebih jauh berbanding yang lebih dekat. Nah, begitu juga daripada segi jiran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kat sini wal jari bil qurba, dan jiran yang terdekat. Maksudnya apa? Yang pintu dia paling hampir dengan rumah kita, itu lebih aula ataupun lebih utama untuk kita dahulukan dalam memberikan kebajikan kepada mereka ataupun berbuat ihsan kepada mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salah satu cara ataupun tentang kepentingan menghubungkan tali silaturahim, ayyuhan nas. Bahkan hadis ini merupakan hadis yang pertama kata sahabat Nabi apabila Nabi tiba di kota Madinah sewaktu hijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah. Yang pertama sekali Nabi sebut ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia sebarkanlah salam. Kita dah sebutkan sebelum ni, menyebarkan salam ini bukan hanya dengan menyebutkan assalamualaikum, akan tetapi menyebarkan salam ini kita menyebutkan, mendoakan kepada mereka akan kebaikan dan keselamatan dengan lidah dan juga dengan perbuatan kita. Maksudnya seperti mana kita doakan kebaikan untuk mereka dengan lidah kita, juga dengan perbuatan kita mereka terselamat daripada segala keburukan kita. Bukan bagi salam kat depan, membakdin balik umpat dia ke, membakdin kita ambil hak dia tanpa hak dan sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan at'amut ta'am, salah satu cara untuk ambil hati orang adalah dengan memberi makan. Salah satu cara untuk mengambil hati orang dengan memberi makan. Ini satu benda yang at'amut ta'am. Wasilul arham, dan kata Rasulullah, dan sambunglah tali silaturahim. Nabi baru sampai daripada kota Makkah. Masa itu orang Muhajirin tak berapa dengan orang Ansar. Mereka pun berbeza daripada segi adat dan sebagainya. Akan tetapi dengan asbab bantu-membantu, tolong-menolong, memberi makan satu dengan yang lain, memberi salam seakan-akan ada ta'aruf, ada sesuai kenal, punya sesi. Iaitu memberi salam itu seakan-akan sesi sesuai kenal di antara orang-orang yang baru pertama kali jumpa, sehingga ini akan merapatkan ukhuwah. Wasallu bil-laili wan nas niyam, kata Rasulullah, dan solatlah kamu di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk syurga dengan selamat. Nah, jadi dalam hadis ini Nabi mengingatkan untuk kita menyambung tali silaturahim. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala mereka yang memutuskan tali silaturahim. Antara faedah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang silaturahim ini dalam hadis lain, Nabi bersabda, man arada an yumidda lahu fi umri wa yubarik lahu fi umri wa yuwassi' lahu fi rizqihi falyattaqillaha wal yasil rahimah wa ahabbahu ahluhu. Nah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberkatinya dan diperluaskan daripada rezekinya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sambung tali silaturahim. Dalam riwayat lain ditambah, dan ahli keluarganya akan menyukainya. La ilaha illallah. Dekat sini para ulama menyebutkan adakah bermakna orang yang menyambung tali silaturahim ni umur dia lebih panjang dengan orang yang tak menyambung tali silaturahim. Umur kita dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis-hadis yang membawa makna daripada diberkati umur ataupun dipanjangkan umur dan sebagainya, diberkati rezeki dan sebagainya, membawa maksud adalah umurnya itu kekal sama, akan tetapi keberkatan dan kebajikan yang mampu dilakukan dengan umur itu disebabkan dia menyambung tali silaturahim, dia dapat buat lebih berbanding dengan orang yang tidak menyambung tali silaturahim. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki ni sama, katalah sepanjang hidup dia mungkin dia dapat certain amount of money daripada kecil sampai besar Allah dah tetapkan. Rezeki dia sama, tapi disebabkan dia menyambung tali silaturahim, Allah berkati rezeki sama ada, dikurangkan penyakit sehingga dia tak perlu berbelanja untuk ubat-ubatan, diberikan ahli keluarga atau anak-anak yang baik dan pandai dan sebagainya, sehingga tidak perlu spend duit atas untuk education mereka dan sebagainya. Maka keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam umur dan di dalam rezeki. Maka itu faedah
menyambung tali silaturahim. Dan obviously orang yang suka berziarah ni memang akan disayangi oleh ahli keluarga. Cuma benda ni bukan satu perkara yang biasanya dilakukan oleh semua orang. Setengah orang memang dia punya cup of tea, suka ziarah sana sini. Setengah orang dia punya cup of tea benda lain pula. Sebab tu sebutkan dalam hadis, masuk syurga ni ataupun jalan untuk masuk syurga ni mengikut bilangan nafas manusia. Maksudnya jalan untuk masuk syurga ni ada banyak. Jadi setengah orang masuk syurga kerana silaturahim, setengah orang masuk syurga kerana berbakti kepada ibu bapa, setengah orang masuk syurga kerana dia buat baik kepada jiran, lain-lain. Al-Muhim, apa-apa yang mampu kita buat, kita cuba buat. Lagi mana kita boleh buat, kita jangan tinggal. Apa-apa kebaikan, sebab kita tak tahu dekat mana yang menjadi sebab kita dapat masuk syurga dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Disebutkan juga bahawa doa tidak diterima daripada perkumpulan yang mana di dalamnya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini pentingnya tali silaturahim dan betapa bahayanya orang yang tidak menyambung daripada silaturahim. Dan kat sini Nabi SAW menyebutkan laisal wasil bil mukafir, bukanlah seseorang itu dipanggil orang yang menghubung silaturahim kalau dia hanya membalas daripada kebaikan. Ahli keluarga dia buat baik, baru dia buat baik. Ahli keluarga dia tak buat baik, putuskan hubungan, tak call, tak message, tak ziarah, tak datang jemputan dia, khalas. Dia pun kalau tak datang anak aku ni wedding, anak kau ni wedding nanti, anak kau lagi ramai dari aku, satu pun tak datang, khalas. Dia main macam tu tak. Maksudnya hatta walaupun diorang tak datang, kita datang, kita tunduk akhlak. Tak rasa jemputan walimah ada yang wajib tak? Maksudnya setengah ulama walimah maksudnya jemputan sama ada perkahwinan ataupun akikah. Sebahagian ulama mengatakan wajib. Tapi dan kalau nak bahaskan lebih dalam, banyak juga perkara-perkara yang menyebabkan tak wajib untuk kita datang, seperti bila ada ikhtilaf dan sebagainya, perkara-perkara yang melalaikan dan sebagainya. Cumanya menghadiri dan ikut kemampuan kita. Maksudnya kalau terlampau jauh tak mampu untuk nak hadir, tak menjadi wajib untuk kita hadir. Cumanya kalau kamu kerabat yang dekat dan kalau kita boleh nak hadir, ahsan, kita menggembirakan dia, kita menjadi sebab dia dapat pahala dan sebagainya. So bergantung lah, maksudnya dia subjektif kan. Nabi radikan kalau kita tengok mereka sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Jadi bila diorang balik daripada Ethiopia, diorang dah terbiasa dengan orang-orang Habasyah yang diorang suka berjoget. Jadi pada hari hari kegembiraan mereka, macam raya mereka, diorang akan joget. Dan Nabi taklah hatta gendang dipukul dan sebagainya. Maka Nabi meraihkan selagi mana benda itu tak mukhalif syariah, dia tak melanggar daripada adab dan tata tertib syariah, maka Nabi benarkan. Jadi kalau kita tengok Samrah ni dalam satu dia punya alat muzik itu dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, kalau kita tengok seni kata daripada apa yang dialunkan dalam Samrah itu semuanya zikir-zikir ataupun pujian-pujian kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang salih. Jadi cuma kita bahasa Arab kan, kadang-kadang kita tak faham. Tapi apa yang dialunkan itu semuanya perkara-perkara yang mengingatkan kepada akhirat. Jadi walimah ni, dan daripada satu aspek kalau kita tengok, menghadiri daripada jemputan orang, sama ada perkara yang menggembirakan atau menyedihkan, itu sebahagian daripada menghubungkan silaturahim ataupun menghubungkan ukhuwah. Yang kalau ada ahli keluarga tu memang tak payah cakap, tapi maksudnya hatta dengan orang luar, kita hadir majlis perkahwinan anak mereka, dia menggembirakan mereka. Terutamanya mereka-mereka yang contohnya orang yang bergiat dalam dakwah dan sebagainya. Sebahagian daripada dakwah adalah menghadiri daripada majlis perkahwinan, majlis kelahiran, majlis kematian
kematian tu, kebumian dan sebagainya, sebahagian daripada dakwah. Cuma kadang-kadang certain majlis tu tengok, maksudnya kita tengok, kita boleh judge sendiri. Kalau kita rasa tak berapa selesa, tak payah duduk lama, kita tunjuk muka sekejap, buat syarat, kita boleh berangsur dan sebagainya. Ataupun kalau kita tahu memang kita boleh elakkan, kita elakkan. Ataupun kadang-kadang hadir nikah ataupun hadir walimah. Jadi dekat sini disebutkan faedah menyambung tali silaturahim dan bahayanya memutuskan tali silaturahim, sehingga dalam hadis lain disebutkan bahawa tak masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim walaupun dia meninggal dunia dalam Kaabah. Hatta dia meninggal dalam Kaabah tak dapat menjamin dia masuk syurga kerana dia memutuskan tali silaturahim. Maksudnya apa? Orang yang kadang-kadang semayang berjemaah kat masjid tak tinggal, dia berzikir, berpuasa banyak, bersedekah, tapi dia tak jaga tali silaturahim, maka ianya mungkin akan menghalang ataupun silaturahim itu akan berhujah di hadapan Allah agar supaya menghalang dia daripada masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan memang berat, kadang memang berat kita sebutkan nak buat baik dengan ahli keluarga yang terdekat, terutamanya kadang-kadang bila ada isu-isu yang tak settle, kadang susah untuk nak memaafkan. Tapi kita tengok, kita bermuamalah dengan sama, kita nak pahala daripada Allah ataupun kita nak layankan kita punya ego ataupun hawa nafsu. Kemudian disebutkan tentang jiran. Mazana Jibril di sini bilja kata khasyitu an yuwadithahu. Jibril terus-menerus berpesan kepada aku supaya memulihkan jiran tetangga, sehingga aku bimbang kalau nanti jiran itu akan mewarisi jiran. Dan berbuat baik dengan jiran ini bukan hanya macam ahli keluarga juga, bukan hanya bila dia baik dengan kita, kita buat baik dengan dia, tapi kebanyakan waktu bersabar dengan kerenah dia. Macam mana kita bersabar dengan ahli keluarga kita, begitu juga kita bersabar dengan jiran tetangga. Kadang-kadang dia buat salah dengan sengaja, kadang-kadang dia buat salah dengan tak sengaja. Tak sengaja macam mana? Kadang-kadang mungkin time dia buat renovation rumah tak kena, kita kadang tak berapa nak, kita tengah tak boleh nak tidur malam ke, ataupun tak boleh nak tidur siang, ataupun perlu untuk rehat di waktu siang. Kadang-kadang time tu dia buat renovation, ataupun dia drill ke apa kan. Ataupun kadang-kadang Sabtu pagi, Ahad pagi, Jumaat pagi kita nak rehat, tiba-tiba ada orang potong rumput kat rumah dia 8 pagi, dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang orang yang duduk kat flat, kadang-kadang dekat apartment dan sebagainya, mungkin daripada segi kebersihan ataupun daripada segi kadang jemur baju dan sebagainya, air masuk ataupun ada muncul dan sebagainya, maka itu sebahagian daripada bersabar daripada perkara-perkara tersebut, sama ada orang lakukan sengaja ataupun tidak. Bahagian daripada kita lakukan kebaikan, berbuat kebajikan kepada jiran dan tetangga. Jadi pertama kita menunaikan hak mereka. Yang kedua, kita sabar atas kekurangan ataupun apa-apa kesalahan yang mereka lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak. Dan kemudian kita berbuat baik. Contohnya, bila jumpa bagi salam, senyum, kita jemput, ada makanan kita bagi dan sebagainya. Maka itu bahagian daripada kita berbuat baik kepada, ataupun bila mereka perlukan bantuan dan sebagainya, kita tolong. Mungkin kalau mereka tak ada balik kampung, pantau rumah mereka dan sebagainya. Selama sekarang ataupun selama PKP dulu, kadang-kadang biasanya sejak Shopee punya orang datang kan, dia tak ada kat rumah, kita tolong ambilkan, cetakan dan sebagainya. Sampai tak tahu siapa punya. Sejak ada fun kan, 11 tahun lagi. Banyak sangat orang-orang itu. La ilaha illallah. Nah, sebutkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini boleh apply secara umum kat mana-mana, sama ada silaturahim ataupun dengan jiran. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama perbuatan baik dengan perbuatan buruk, dan balaslah dengan perbuatan yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dikata apa? Orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan dia bersikap buruk dengan kita. Maksudnya orang yang bersikap buruk dengan kita itu pada hakikatnya dia berbuat maksiat kepada Allah, kerana Allah perintahkan dia untuk bersifat mulia, buat baik dengan semua orang. Tapi disebabkan dia tak buat baik dengan kita, jadi basically dia berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membalimi diri dia sendiri dan dia berdosa kepada Allah. Tapi Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Kita ni kita balas apa yang dia buat tu dengan kebaikan sebab kita nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia buat benda tak baik, dia dapat dosa daripada Allah. Kita balas benda yang baik supaya kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi at the end of the day, basically kita tengok muamalah tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tengok dengan siapa kita, apa dia buat kat kita, tapi apa yang kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita balas dengan baik. Mungkin dia marah kita, mungkin dia tak puas hati dengan kita dan melakukan perkara-perkara yang tak baik dan sebagainya, tapi kita balas dengan baik. Ataupun mungkin tak balas, kita tak marah, mungkin kita tak mampu nak buat baik balik dengan dia, tapi kita tak marah, kita tak retaliate, kita tak balas dengan keburukan. Cukup kalau kita dapat sabar dengan keburukan-keburukan yang ditujukan kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan ataupun kebajikan itu atas setiap perkara. Zaman Rasulullah SAW, bila orang caci maki Rasulullah, Nabi tak balas. Bila orang caci maki Rasulullah, Nabi tak balas. Dan bila orang tanya, sahabat tanya, kenapa kau tak balas ya Rasulullah? Nabi kata, aku tidak diutuskan untuk caci maki. Nabi Allah Isa alaihissalam, bila orang caci maki dia tak balas. Orang tanya dia, kenapa kau tak balas? Dia kata, setiap orang, kullu ina'in yandah bima fi. Setiap orang itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau dalam diri orang itu baik, ketuklah macam mana pun yang keluar daripada badannya atau daripada lidahnya, itu adalah perkara yang baik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu hari dia bersama Rasulullah SAW. Ada orang datang caci maki dia, dia tak balas, jadi dia duduk. Rasulullah pun stay dengan Sayyidina Abu Bakar. Dah lama orang tu marah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar balas. Sayyidina Abu Bakar balas dia, terus Rasulullah bangun dan beritahu. Sayyidina Abu Bakar pun risau tak tapi Rasulullah duduk sekali. Rasulullah bangun, dia pun kejar Rasulullah, ya Rasulullah, ajukan duduk dengan aku sekarang, tak ada duduk. Senang Rasulullah mengatakan bahawa tadi sewaktu kamu berdiam, Allah bersama kamu. Akan tetapi bila kamu jawab sahaja, maka Allah pun tidak bersama kamu dengan perlindungannya, maka aku pun beredar dengan kamu. Maka la ilaha illallah. Kita hidup di zaman sekarang ni susah nak ada sifat sabar. Dan orang-orang yang sekeliling kita tak bisa dengan orang lain. Kita hidup di zaman yang kita ni sendiri kurang sabar. Tak boleh ditegur. Kadang-kadang perkara-perkara seakan-akan semua ni kita nak blame orang lain ataupun nak salah orang lain. Kurang sabar dan senang untuk marah dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak belajar absorb benda-benda tersebut, benda-benda negatif, tapi kita keluarkan balik benda yang positif. Kita absorb benda-benda yang negatif dan kita keluarkan benda-benda positif. Dan untuk nak lakukan perkara tersebut adalah dengan membuatkan hubungan dengan Allah dan Rasul dengan banyak berfikir. Orang yang banyak fikir, hati dia tenang. Dan orang yang tenang dan lapang dada, tak ada perkara yang akan menggugatkan dia. La ilaha illallah. Dan disebabkan itu Rasulullah merupakan orang yang paling lapang dadanya, sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah sebutkan alam nashrah laka sadrak. Bayangkan Rasulullah nak menyatukan orang-orang Arab, yang mana orang Arab semua dah ketahui dia orang semua masya-Allah keras kepala. Dan bukan satu kabilah, iaitu seluruh orang Arab yang berada di zaman Rasulullah. Bahkan bukan hanya di zaman Rasulullah, tapi Rasulullah diutuskan sampai akhir zaman. Jadi punya sabarnya Rasulullah dan berlapang dadanya Rasulullah dalam menerima perbezaan culture, menerima perbezaan adab, menerima perbezaan cara interaksi antara satu dengan yang lain, sehingga Rasulullah dapat satukan mereka.
Tapi kita ni kadang-kadang makan salah pun komplain. Bila orang cakap cara dia orang Melaka, kasar sikit. Yang ni Terengganu lain pula, yang Negeri Sembilan lain pula. Maksudnya macam tu kan. Memang dia punya culture macam tu. Tapi kita susah nak adapt. Maksudnya sebab kita tak berlapang dada, kita tak open mind. Jadi kita susah. Jadi macam mana nak dakwah, macam mana nak satukan hati. Apa yang nak satukan hati anak pun bukan satukan yang budak yang ni macam tu, yang ni jadi ketat macam tu, yang ni maka yang ni relax. La ilaha illallah. Nah, jadi dengan ada kesabaran, dia akan dapat menyatukan dan mengelakkan daripada perpecahan. La ilaha illallah. Dan sekarang ni pula orang kalau tak puas hati, dia bukan hanya maki hamun kat situ, tapi dia akan sebarkan pula kat tempat-tempat lain, kat Facebook dan sebagainya. Dia macam tak puas hati kan. Dia cakap seorang tu tak boleh, dia nak orang lain tahu apa yang nak buat orang lain lebih marah dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW dah sebutkan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam itu merupakan perbuatan orang fasik dan membunuhnya adalah perbuatan orang kafir. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Dan bahagian daripada berbuat baik kepada manusia dan bahagian berbuat baik kepada ahli keluarga dan jiran adalah kita berbaik sangka dengan mereka. Berbaik sangka dengan mereka, walaupun kadang-kadang kita tak tahu kenapa pula orang ni buat macam ni, tapi kita berbaik sangka dengan dia. La ilaha illallah. Dan kadang-kadang bila kita berbuat baik dengan satu orang, tapi dia tak balas kebaikan kita, kita pun jadi tak pula kita buat baik dengan orang lain pula. Tengok, kalau orang balas baru kita continue, tapi kalau orang tak balas, kita pun stop. Nah, dapatkan ikhlas, dapatkan kesabaran dan lapang dada, bukan satu perkara yang mudah. Nah, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah sentiasa bersama ataupun berpihak kepada orang yang melakukan kebaikan walaupun orang lain tak balas kebaikan tersebut. Maksudnya kita nak dapat kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita continue buat baik walaupun orang tak balas kebaikan. Nak dapat kebersamaan dengan Allah bukan satu perkara yang mudah. Antaranya kita berfikir kita bersama dengan Allah, kita merendah diri ataupun merasa kita ni tak sempurna amal kebaikan kita, Allah bersama kita. Walaupun kita dah bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, tapi kita tak pernah rasa puas dengan kebaikan yang kita lakukan, akan menjadikan sebab Allah bersama kita. Begitu juga selagi mana kita berbuat baik, walaupun orang tak buat baik, kita tak balas kebaikan kita continue juga, sebab kita buat baik nak dapat pahala daripada Allah, bukan daripada balasan daripada orang. Sebab itu dalam Al-Quran disebutkan salah satu sebab turunnya ayat tersebut adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami bagi makan kepada kamu, innama nut'imukum liwajhillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tak nak balasan wala terima kasih. Sebab tu orang-orang salih dia kata, hatta bila orang buat baik, terima kasih pun dia tak nak dengar kalau boleh daripada orang biasa. Kalau boleh dia bagi, kalau sebab tu nak beransur. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kalau dia bagi bantuan kepada orang fakir miskin, maka dia akan suruh pembantu dia, khadam dia, untuk dengar apa doa yang dibacakan oleh orang yang menerima bantuan tersebut. Jadi bila orang yang menerima bantuan tersebut doa dengan satu doa, maka Sayyidatina Aisyah akan doa dengan doa yang sama ataupun lebih. Supaya apa, dia punya balasan itu bukan doa, dia tak nak pun dapat balasan doa daripada orang tersebut. La ilaha illallah. Kisah famous tentang jiran Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, iaitu seorang jiran yang mabuk dan suka menyanyi. Mabuk dan suka menyanyi setiap malam. Imam Abu Hanifah ada kelas dia kat rumah tu, yang si jiran ni duk minum, lepas tu duk memekak sebelah. Sekarang macam buka volume kuat lah kan. Setiap malam Imam Abu Hanifah ni lagi sabar dengan apa yang dilakukan oleh jiran. Satu malam tiba-tiba tak dengar bunyi. Imam Abu Hanifah pun cari, apa cerita jiran aku tak ada.
Tanya, dapat tahu yang kena masuk lubang, kena tangkap sikit. Imam Abu Hanifah pun dalam satu riwayat disebutkan bahawa dia terus pakai bersiap-siap dan pergi berjumpa dengan pembesar pada waktu itu, pemimpin atau governor pada waktu itu. Kemudian dia ketuk pintu, tanya siapa? Man bil bab? Abu Hanifah, Nu'man. Nak apa? Cakap aku nak jumpa dengan governor. Governor pun berada, Imam Abu Hanifah ni tak datang jumpa aku waktu siang ni kan, dia datang jumpa aku waktu malam. So Imam Abu Hanifah tak jumpa pembesar, tak pasal-pasal. Kemudian Imam Abu Hanifah bila jumpa dengan governor, dia kata aku ada hajat, aku nak minta kau bebaskan jiran aku. Governor ni cakap, bukan jiran kau ni memang sebuah masalah, minum dan sebagainya. Dia kata, tapi dia jiran aku dan Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarah. Ia ini berbuat baik ataupun falyukrim jarah. Hendaklah dia memuliakan ataupun membantu daripada dia punya jiran. Maka sekarang ni aku takut tak sempurna iman aku kepada Allah dan hari akhirat kalau aku tidak membantu jiran aku dalam kesusahan. Dan di sini juga menunjukkan bahawa kita membantu orang bila kita ada tenaga. Bantuan yang kita berikan adalah dengan tenaga kita. Bila kita ada harta, bantuan yang boleh kita berikan kepada orang lain dengan harta kita. Bantuan yang boleh kita berikan kalau kita ada kuasa, kita ada syafaat, maksudnya kita boleh bantu orang dengan pangkat yang kita ada, maka kita berikan bantuan kepada orang yang mohon bantuan. Tapi zaman sekarang ni bila kita ada pangkat, lain pula lah, nak bantuan kena bagi balasan lah. Nah, jadi bila Imam Abu Hanifah dah keluarkan jiran dia daripada penjara, Imam Abu Hanifah satu riwayat menyebutkan bahawa Imam Abu Hanifah nyanyikan lagu yang jiran dia setiap malam nyanyi. Imam Abu Hanifah pun dah hafal dah lagu yang dinyanyikan oleh jiran dia. Kemudian jiran dia bertaubat dan menjadi salah seorang muridnya Imam Abu Hanifah. Maksudnya apa? Nak sampai ke satu tahap taghyirul munkar, nak mengubah kemungkaran itu bukan hanya dengan marah. Saya pernah sebutkan tentang ingkarul munkar dengan taghyirul munkar dalam perbahasan sebelum-sebelum ini tentang nahi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan hanya bila nampak kemungkaran itu kita terus nak marah terburu-buru, tapi macam mana kita nak bersabar dan menggunakan kebijaksanaan sehingga kita mampu nak mengukarkan kemungkaran itu menjadi kebaikan. Nak mengeluarkan kesukaan orang yang melakukan maksiat itu dalam melakukan maksiat sehingga dia membenci daripada maksiat tersebut. Dan ini yang ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifah, sehingga dengan kesabaran dia atas keburukan ataupun sifat jiran itu, dan kemudian dia membantu dengan apa yang dia boleh dengan memberi syafaat, maka jiran itu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi salah seorang alim dan orang saleh yang bertaubat. Dan kisah-kisah macam ini pun banyak. Kalau tak silap, Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita abidah dan alim, orang yang alim dan orang yang kuat ibadah. Rabi'atul Adawiyah, satu hari rumah dia dimasuk pencuri. Rumah dia masuk pencuri, tapi rumah dia tak ada benda. Orang ahli ibadah dalam rumah kosong, tak ada benda. Sebelum pencuri tu nak keluar, dia kata, kau masuk nak ambil benda tapi kau tak dapat jumpa benda apa-apa. Sekarang ni aku suruh kau sembahyang kat mana tempat aku sembahyang. Bila dia sembahyang dia dekat tempat ibadah Rabi'atul Adawiyah, terus Allah SWT tukar kesan beribadah dekat tempat ahli ibadah. Kesan tempat beribadah dekat tempat yang mana dah dibiasakan ibadah. Sebab tu kita digalakkan juga untuk menziarahi tempat-tempat ma'azif, tempat-tempat orang-orang salih yang beribadah, kerana tempat tu dah diketahui ataupun dah dibiasa. Tempat tu dah pernah ada fatih pembukaan. Maksudnya rahmat Allah dah selalu turun, pengampunan Allah dah selalu turun tempat tu. Jadi macam kita duduk kat tempat tu, rahmat tu turun. Jadi bila Rabi'atul Adawiyah suruh orang pencuri duduk kat tempat tu, terus dia bertaubat, berubah, masuk dalam keadaan ingin mencuri, keluar dengan keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha la ilaha illallah. Nah, disebutkan bahawa tidaklah kelembutan itu didahulukan ataupun di-apply atas sesuatu perkara, melainkan dia akan mengalahkan kekasaran.
Maksudnya kalau kita gunakan kelembutan, kita gunakan kebaikan, pasti kejahatan ataupun kemaksiatan ataupun kekasaran itu akan kalah dengan kelembutan. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala bila puji Rasulullah, fa bima rahmatin minallahi lintalahu, dengan rahmat daripada Allah kamu berlemah lembut dengan orang lain, dengan sahabat-sahabat, dengan orang-orang yang berada di sisi Rasulullah. Walaupun tafaddal ghalidhal qalbi dan fadlu min qawli, tapi kalau kamu berkeras dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, maka mereka akan lari daripada kamu. Dan tidaklah digunakan kekasaran pada sesuatu, melainkan akan memburukkan keadaan. Dan ini benda yang universal lah, boleh apply. Jika gunakan kelembutan, sama ada dalam perkataan atau perbuatan, insya-Allah keadaan akan bertambah baik. Tapi kalau kita gunakan kekasaran, sama ada dengan perkataan atau perbuatan, maka keadaan akan bertambah buruk. La ilaha illallah. Maka kalau kita dapat apply benda ni, insya-Allah kita boleh jadi orang yang baik. Kalau kita dapat apply, gunakan kelembutan dalam perkataan dan perbuatan dalam apa-apa perkara, dengan setiap kali kita bermuamalah dengan sesiapa, terutamanya orang yang paling dekat dengan kita, insya-Allah keadaan akan bertambah baik. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Mendatangkan manfaat semestinya daripada segi barat, yang mendatangkan manfaat, menjaga hati dia dan sebagainya, menggembirakan hati orang lain dan sebagainya. Al-khalqu kulluhum iyalullah, makhluk-makhluk ini semuanya berharap ataupun bergantung kepada Allah, dan orang yang paling disayangi Allah adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada makhluk yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan dalam pasal yang seterusnya perihal cinta dan benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan benci kerana Allah. Wahai saudaraku, hendaklah anda bila mencintai seseorang atau membencinya kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana yang demikian itu termasuk seteguh-teguh tunggal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Seutama-utama amalan itu, seutama-utama amalan ialah mencintai kerana Allah dan membenci pun kerana Allah. Jadi jika anda mencintai seorang hamba yang taat, anda mencintainya kerana dia seorang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga jika anda membenci seseorang yang suka membuat maksiat, anda membencinya kerana dia membuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana sebab-sebab yang lain. Bila anda bersifat semacam itu, barulah anda dikatakan orang yang mencintai dan membenci kerana Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Bila anda tiada merasa di dalam dirimu ada semacam kecintaan kepada orang-orang yang membuat kebaikan kerana diri mereka memang baik, dan semacam kebencian terhadap orang-orang yang membuat kejahatan kerana diri mereka memang jahat, maka ketahuilah bahawa anda masih lemah keimanannya. Nah, dekat sini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kita bahawa syariat agama Islam ini mengajarkan kita agar untuk nak merujuk segala perkara ataupun mengembalikan segala perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa-apa yang kita lakukan, baik daripada perbuatan, hatta daripada perasaan ataupun cara kita berfikir ataupun gerak-geri kita, itu semuanya yang baik ataupun yang buruk, ataupun apa-apa kebaikan yang ingin kita lakukan ataupun keburukan yang ingin kita elakkan, semuanya berpandukan kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau itu bertepatan dengan kehendak Allah, maka ianya akan menjadi ibadah. Sayang seseorang kerana Allah jadi ibadah, bahkan menjadi asbab untuk kita mendapat perlindungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, maka kalau kita tengok, kalau kita buat sesuatu, apa-apa perkara yang ada, baik daripada makan, baik daripada minum, baik daripada kita nikah kahwin dan sebagainya, kalau kita mencintai pasangan kerana Allah Subhanahu wa taala dan marah kepada mereka ataupun kepada anak-anak kerana Allah, maka ini akan datangkan pahala, dan orang seperti ini adalah manusia Rabbani. La ilaha illallah. Begitu juga kita
kita sayang kepada harta kerana Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu akan menjadi asbab kebaikan, menjadi asbab manfaat kepada diri kita dan orang lain, dan dapat pahala. Kita sayang kepada anak-anak dan zuriat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak itu kita akan didik dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan doakan kita di sewaktu kita dah tak ada. Kita sayang mereka kerana Allah Subhanahu wa taala, maka kita didik mereka seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sayang, kita benci kerana Allah, kita gembira, kita sedih pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini, kita mencintai seseorang hamba itu kerana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita sayang, kita suka satu orang tu sebab dia berbuat taat kepada Allah, dan kita benci seseorang tu, marah kepada seseorang sebab dia melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda dia? Tanda kebenaran kecintaan dan kebencian tersebut, tanda dia bila orang yang melakukan ketaatan itu berhenti melakukan ketaatan, maka kita pun berhenti daripada menyukai dia. Sebab kita suka dia sebab ketaatan dia. Jadi bila dia berhenti melakukan ketaatan, kita pun berhenti untuk menyukai dia. Begitu juga orang yang melakukan kemaksiatan, kita benci dia sebab maksiat yang dilakukan. Tanda kejujuran tersebut adalah bila dia berhenti melakukan apa yang kemaksiatan yang biasa dia lakukan, dia berubah, dia bertaubat, dia insaf. Alas, kita suka kepada dia. Bukan kita ingatkan balik tentang apa yang dia lakukan terdahulu. Kita judge dia based on dia punya past lah. Dia dah bertaubat, dia dah berinsaf dan sebagainya, maka kita okey dengan dia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katalah wahai Rasulullah Muhammad kepada mereka-mereka yang orang-orang kafir, yang tahu yughfar lahum ma qad salaf, kalau mereka berhenti daripada syirik, daripada mengkufuri daripada Allah Subhanahu wa taala, maka yughfar lahum ma qad salaf, apa-apa yang mereka lakukan terdahulu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kosong, habis. Masuknya mereka ke dalam agama Islam merupakan taubat mereka, sehingga dihapuskan segala apa yang mereka lakukan sewaktu mereka berada dalam kekufuran. Kisah orang yang bertaubat, dah bunuh 100 orang, semua dosa mereka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mungkin berzina, minum arak, melakukan segala kerosakan dan sebagainya di atas muka bumi, kalau dia bertaubat dengan jujur, maka semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taibu minadzab kama la dzambalah, orang yang bertaubat daripada dosa seperti tidak mempunyai dosa. La ilaha illallah. Tapi ini semangat untuk orang-orang yang melakukan maksiat. Adapun untuk orang-orang yang melakukan ketaatan, semangat yang diberikan kepada mereka adalah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bayangkan kita ni buat maksiat, kemudian bertaubat, dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi at the end of the day kita punya level. Tapi orang yang tak buat maksiat langsung, dia punya level lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mampu untuk tahan diri kita daripada melakukan maksiat, kita tahan sebab apa? Sebab darjat lebih tinggi akan diberikan oleh Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahawa dosa ini akan dosa ini akan mengurangkan kesempurnaan dalam ibadah. Dosa ini akan mengurangkan kesempurnaan dalam ibadah. Yang mana maksudnya orang yang tak ada dosa, seakan-akan kesempurnaan mereka dalam ibadah itu jauh lebih tinggi, lebih sempurna daripada orang-orang yang melakukan dosa, walaupun dah dia bertaubat. Tapi dia nak reach kesempurnaan orang yang tak buat dosa, tak akan sampai. Jadi untuk mereka-mereka yang dimuliakan dengan agama Islam daripada kecil, maka usahanya adalah bagaimana kita nak dapat mengurangkan daripada melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Kalau kita tengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kisah Sayyidina Khalid bin Walid, panglima satria orang kafir di waktu itu, sehingga sewaktu peperangan Badar
disebabkan Sayyidina Khalid bin Walid 50 orang ahli panah Islam terbunuh disebabkan Sayyidina Khalid bin Walid. Dia orang yang pandai, orang pahlawan. Jadi disebabkan dia 50 orang Islam, pemanah-pemanah Islam terbunuh pada peperangan itu. Tapi bila lepas dia masuk Islam, tak pernah kita nak ceritakan Sayyidina Khalid ni dulu dia pernah bunuh, tak boleh jadi panglima perang dan sebagainya sebab dulu dia tak ada siapa menyebutkan tentang apa-apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Khalid. Bahkan kalau disebutkan bahawa dia diberikan gelaran Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tentang keinginan dia nak terkorban, nak syahid di medan peperangan, tapi tak ada satu pun peperangan yang dia terbunuh di medan peperangan. Bahkan dia terbunuh, dia meninggal syahid di atas katilnya radhiyallahu anhu wa arda Sayyidina Khalid bin Walid. Itu juga tentang Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Bila Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal masuk ke dalam agama Islam, kata Rasulullah, adab Rasulullah dalam bermuamalah, dalam jaga hati orang yang baru masuk Islam, jaga hati orang yang ayahnya itu merupakan musuh ketat Rasulullah SAW, menjaga hati orang yang mana ayahnya itu diberi gelaran Fir'aun al-Ummah, iaitu di zaman dahulu Fir'aun, zaman Nabi Musa. Di zaman Rasulullah, Fir'aun umat Rasulullah adalah Abu Jahal. Akan tetapi bila anak dia masuk Islam, Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabat lain, jangan kamu sebutkan keburukan Abu Jahal di depan. Punya nak jaga hati. Subhanallah. Sifat jaga hati satu perkara yang sangat penting, sehingga satu guru apabila dia menasihati ataupun bila ada seorang anak murid minta nasihat kepada gurunya sebelum dia nak keluar berdakwah, kata guru ni kepada anak murid ni, kata hati manusia ni seperti kaca, maka jagalah hati mereka ini sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab nak jaga tu bukan sebab nak gembirakan mereka, tapi sebab nak jadi asbab apabila mereka senang dengan kita, mereka dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menerima daripada apa yang kita sampaikan daripada kebaikan daripada Allah dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim dekat sini Rasulullah jaga hati Sayyidina Ikrimah kerana kebiasaan memang hubungan ibu dan ayah ataupun anak dan ayah ini memang ada perasaan kasih sayang, walaupun ayahnya itu orang kafir, tapi sayang terhadap ayah ada. Jadi mungkin hatta sedikit terguris pun Rasulullah tak nak berlaku kepada Sayyidina Ikrimah. Sayyidina Ikrimah yang mana bila dia pegang Al-Quran, dia kata apa? Ada kalam Rabbi. Dia akan pegang Al-Quran itu, dia akan cium dan mengatakan ini adalah kalam Allah, kalam Rabbi. Allah keluarkan orang yang hidup daripada orang yang mati. Jadi orang yang hatinya mati, tidak beriman kepada Allah, tapi keluar daripada orang yang mati ini orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mampu juga waliyadzubillah mengeluarkan orang yang mati daripada orang yang hidup. Jadi ayahnya orang yang baik, yang salih, tapi zuriatnya sebaliknya. Kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tentang as-sahabat, seorang sahabat Nabi, dua beradik. Satu, orang yang pertama yang akan dapat catatan daripada tangan kanan, saudara ni lagi satu, orang yang pertama mendapat catatan daripada tangan kiri. Maksudnya apa? Seorang ni ahli syurga, seorang ni ahli neraka. Dua first class punya trade. Yang ni first class masuk syurga, yang ni first class masuk neraka. Adik-beradik. La ilaha illallah. Maka kita berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka dengan makhluk Allah, dan sentiasa berdoa agar kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sayang seseorang itu disebabkan kebaikan yang dilakukan, sama ada yang zahir ataupun yang bersifat daripada perbuatan ataupun daripada adab dan akhlak. Begitu juga kita membenci ataupun memadahi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, sama ada mereka itu melakukan maksiat dengan melanggar daripada adab-adab ataupun melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian Imam Haddad akan meneruskan dengan bergauli sahabat yang baik, yang insya-Allah kita akan sambung pada pengajian akan Allah taala a'lam. Kita berada pada hari-hari Zulhijjah, yang mana hari-hari Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang
dianjurkan untuk kita perbanyakkan amalan kerana ianya merupakan hari-hari yang paling mendatangkan kecintaan daripada Allah atas setiap ibadah yang kita lakukan. Kalau bulan Ramadan, Rasulullah ceritakan tentang fadilat pahala melakukan amal ibadah. Tapi Dzulhijjah ni, apa-apa amal ibadah yang kita lakukan akan mendatangkan kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perbanyakkan ibadah untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, seseorang hamba itu berterusan untuk melakukan apa-apa yang telah aku fardukan ke atas mereka dan berterusan melakukan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintai. Maka poin dalam melakukan amalan fardu dan memperbanyakkan daripada amalan sunat adalah untuk mendapat kecintaan Allah. Dan sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah, apa-apa ketaatan yang kita lakukan itu akan mendatangkan kecintaan daripada Allah kalau dilakukan dengan sempurna dan ikhlas. Maka kita perbanyakkan amal ibadah, perbanyakkan niat yang baik. Dan bulan Dzulhijjah ini moga-moga kita dapat meraih menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah mencintai seseorang itu, maka seluruh penghuni langit akan mencintai orang tersebut, dan seluruh penghuni bumi juga akan mudah untuk bermuamalah dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan itu kita dah share minggu lepas. InsyaAllah kita akan ada satu application dalam telefon, dalam smartphone, nama dia Ba'alawi. Application tu nama dia Ba'alawi, B-A-A-L-A-W-I. Dalam tu ada banyak doa-doa. Setengah tu mungkin tak ada baris, tapi dalam tu ada banyak doa-doa dan ada suara sekali. Maksudnya kita boleh ikut. Dalam tu ada doa harian, ada doa, ada selawat-selawat, ada wirid-wirid, ada doa setiap tahun, contohnya doa awal Muharram, doa sekarang ni Dzulhijjah, zikir-zikir yang digalakkan untuk baca. Walhasil satu application yang dipenuhi dengan macam-macam kebaikan. Kalau kita scroll je pun, kita tengok pun rasanya banyak. Lepas tu ada translate, tapi dalam English lah. Ada tu ada transliteration, ada translation. Jadi mudah untuk kita nak ambil manfaat dan faedah daripada apps tersebut. Semoga ini menjadi asbab untuk kita dapat dekat dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tu ada satu selawat yang dikarang oleh Sayyidina Umar, selawat menggunakan Asma'illah Husna. Kena scroll je, dalam tu ada selawat Ba'alawi, B-A-A-L-A-W-I, B-A-A-L-A-W-I, Ba'alawi. Dalam tu ada satu selawat menggunakan Asma'illah Husna. Tu pun sangat best sebenarnya. Kalau yang atas tu, kalau kita dapat, maksudnya banyaklah manfaat boleh dapat daripada situ, insyaAllah. Dan moga Allah SWT ganjarkan dengan seganjaran orang yang work towards membuat daripada application tersebut. Allah Ta'ala a'lam. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'a al-kufri unta wa dhakar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rzuqi kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama wa bil khairi wa nafa kulla syar. ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون وارجعنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا رسل من واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاة الله ترشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليأس ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.